Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Muslimin muslimat rahimakumullah. Seperti biasa, pertama-tama kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala sentiasa. Di samping kita beriktikaf dalam masjid ini, marilah sama-sama kita menghayati beberapa mutiara-mutiara kata daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada malam ini saya ingin membaca beberapa hadis berkenaan cara kita berinteraksi dengan Al-Quran. Dengan sabda Rasulullah yang awalnya kita ambil, taraktu fikum amrain lan tadillu ma in tamassaktum bihima, kitab Allahi wa sunnati. Pesan wasiat Rasulullah sebelum Rasulullah melangkah ke alam barzakh, aku tinggalkan kepada kamu dua perkara yang kamu tidak akan sesat jika berpegang dengan dua perkara ini, iaitulah kitabullah dan sunnah Rasulullah. Muslimin muslimat sekalian, kitab Al-Quran dan sunnah Rasulullah ini asalnya adalah semua dari Allah Subhanahu wa taala. Cuma bezanya kitab Al-Quran ini diturunkan melalui Jibril. Tapi sunnah Rasulullah diturunkan ke dalam diri Nabi Muhammad dan Nabi Muhammad yang menuturkannya. Bezanya kita Allah Subhanahu wa taala ni suci, tak boleh sentuh melainkan kita ada wuduk. Tak seperti sunnah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kedua-duanya adalah panduan yang mana Allah Rasulullah menjamin tidak akan kita tersesat kalau kita pegang dengan kitab Allah dan sunnah Rasulullah. Dengan kata Al-Quran, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidaklah Muhammad itu bercakap menurut hawa nafsu, melainkan wahyu semata-mata. Oleh itu kita kena tahu apa itu Al-Quran dan bagaimana cara kita nak interaksi, ta'amul dengan Al-Quran. Al-Quran ni bukan kitab sebarangan. Dia adalah kalamullah, kata-kata Allah yang maha bijaksana, yang maha mengetahui, yang maha berkuasa, yang mana semua kata-katanya adalah hukum dan adil. Sebagaimana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika baginda menyifatkan Al-Quran, Rasulullah berkata, huwa naba'u mimma ma qablakum wa khabaru ma ba'dakum wa hukmu ma bainakum, man qala bihi sadaq wa man 'alima bihi 'alim wa man 'amila bihi ujir wa man hakama bihi 'adal wa man istamsaka bihi hudiya ila siratim mustaqim. Atau kama qala Rasulullah. Rasulullah sifatkan Al-Quran ini naba'u ma qablakum, berita peristiwa yang berlaku sebelum kamu, daripada alam malakut, alam ghaib, sebelum manusia dijadikan. Allah Subhanahu wa taala cerita roh kita, arwah kita, penciptaan gunung ganang, langit bumi, semua Allah Taala cerita apa yang sebelum berlaku, sebelum daripada kita. Cerita yang sahih daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana setiap cerita ni
Sama ada cerita berkenaan alam, berkenaan roh, berkenaan nabi-nabi, penciptaan manusia, penciptaan neraka, syurga, ciptaan malaikat, syaitan, iblis, semuanya adalah khabar yang betul daripada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita sangsi. Apa yang ada dalam Al-Quran, naba'u ma qablakum, beritanya kepada apa yang sebelum kamu. Yang keduanya, wa khabaru ma ba'dakum, pemberitahuan apa yang akan berlaku selepas kamu. Bukan hanya yang dulu, bukan hanya yang kini, yang selamanya. Sampai ke hari kiamat, sampai ke dalam syurga atau neraka, sampai bila-bila Allah Subhanahu wa taala cerita, beritahu apa yang akan berlaku. Dan apa yang akan berlaku itulah janji Allah yang akan ditepati. Allah Ta'ala tidak akan memungkiri janji. Bila Allah Ta'ala kata A lah yang berlaku. Allah Ta'ala kata syurga, syurgalah yang berlaku. Dan Allah Ta'ala sifatkan syurga itu demikian, itulah yang akan berlaku. Berita yang betul berkenaan apa yang akan berlaku pada masa akan datang. Sama ada berita itu berbentuk ghaibiyah, perkara ghaib, atau sam'iyah yang kita dengar saja. Semuanya datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa hukmu ma bainakum, Quran ini adalah keputusan, pengadilan setiap masalah yang berlaku pada diri kamu. Pertelingkahan, perselisihan, salah faham, kita berhukum dengan Al-Quran, maka hukum yang ada dalam Al-Quran itu adalah sumber rujukan kita. Perkara ini wajib, perkara ini halal, perkara ini haram, semuanya diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang besar-besar, yang dasar-dasar, Allah Taala cerita semuanya dalam Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita hanya perlu mengikut saja apa yang diceritakan oleh Rasulullah Subhanahu wa taala. Dan kita kena beriman seluruhnya. Seluruh hukum yang ada dalam Al-Quran, seluruh perkhabaran yang ada dalam Al-Quran, seluruh berita-berita peristiwa yang ada dalam Al-Quran, kita kena percaya semuanya, tak boleh tinggal walaupun satu ayat. Afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd. Allah Ta'ala tempelak orang yang hanya percaya separuh dan tinggal separuh. Percaya apa yang dirasa suka, tinggal apa yang dirasa tak suka. Percaya apa yang bermanfaat kepada dia. Dia orang niaga, ayat-ayat berkenaan niaga dipercaya. Contohnya ayat 1000 dinar. Ma'aruf ayat 1000 dinar. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Sehingga akhir. Percaya sangat, gantung dekat kedai-kedai. Kalau gantung ayat ni tak akan rugi insya-Allah, tak akan muflih, tak akan bankrupt. Tapi semayang dok. Allah Ta'ala sebut rijalul la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah. Orang beriman tu lah orang yang tidak dilalaikan jual beli dan perniagaan daripada mengingati Allah Subhanahu wa taala. Dia tak percaya yang tu. Tak jadi juga. Wa man qala bihi sadaq. Siapa yang bercakap dengan Al-Quran, betul lah dia. Tak ada orang boleh lawang. Bila cakap Al-Quran, nak ujah orang lagi. Al-Quran kata gitu dah. Nak lawan Al-Quran kalau kita. Kecuali orang tu tak beriman dengan Al-Quran, dia boleh jawab. Semua orang pandai jawab. Tapi kalau orang tu beriman dengan Al-Quran, bila sebut Al-Quran, dia akan tunduk dan patuh. Sadaq, betul dia. Wa man 'alima bihi 'alim. Siapa yang belajar Al-Quran, dia akan pandai. Orang yang belajar Al-Quran, setiap hari dia akan temu perkara baru. Percayalah, belajarlah bahasa Arab, kemudian pergi menuntut ilmu Al-Quran,
belajar Al-Quran seayat demi seayat, setiap kali kita belajar kita akan dapat perkara baru. Tak akan pernah habis ilmu yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Alim dia dengan belajar apa yang ada dalam Al-Quran. Wa man amila bihi ujir. Siapa yang beramal dengannya akan diberi pahala. Lepas tu sahabat-sahabat, antaranya Ibnu Mas'ud mengatakan bahawa inna Rasulullah kana yaqra'uhumul ushur fala yujawizunaha illa 'asharin ukhra hatta yata'allamu ma fiha min 'amalin fayu'allimuna al-Qur'ana wal 'amala jami'an. Sesungguhnya Rasulullah membaca Al-Quran 10 ayat. Dia tidak akan berpindah 10 ayat yang lain kecuali mereka dapat ilmu daripadanya, dapat cedok ilmu. Tak cukup itu, dan beramal, cara nak beramal dengan. Lalu Rasulullah ajar mereka ilmu dan amal, dua-dua. Lepas dah beramal tu barulah pindah ke ayat yang lain. Dia tak baca sekadar baca. Baca sebulan sekali ataupun 3 hari sekali pun habis baca. 4 hari sekali habis baca tapi tak tahu benda. Macam burung kakak tua, tahu baca tapi tak tahu benda. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran dia umpama apa? Umpama keldai himari yahmilu asfara, keldai yang memikul buku-buku banyak. Buku tu alim belaka dah, buku tu ada belaka ilmu. Tapi keldai yang pikul. Keldai tak akan baca. Okey. Jadi wa man amila bihi ujir, siapa yang beramal akan diberi pahala. Wa man hakama bihi adal, siapa yang berhukum dengannya akan adil. Dan siapa yang berpegang dengannya akan diberi petunjuk kepada jalan yang benar. Kita disebut tiap-tiap hari ihdinas siratal mustaqim, berikan kami jalan yang benar. Kita minta Allah Ta'ala tunjuk. Ihdina, berikan kami ya Allah. Kita cakap dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mintalah petunjuk, berikan kami petunjuk. Allah Ta'ala dah beri petunjuk Al-Quran. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Allah Ta'ala sebut ayat awal, ayat yang kedua sekali. Itulah kitab yang tidak ada ragu, keliru, yang menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Ada dah petunjuk. Nak cari kitab mana lagi? Hak depan awak itulah kitab yang menjadi petunjuk yang terbesar, yang paling benar, yang akan memberikan kita jalan yang benar insya-Allah. Jadi itu ta'rifan Rasulullah. Bila sebut Al-Quran, Rasul sebut macam tu. Bukan hanya kitab macam kitab-kitab lain. Jadi muslimin-muslimat rahimakumullah, bila kita pegang Al-Quran, kita tahu apa itu Al-Quran. Sebab itulah dalam buku-buku sejarah diceritakan seorang Perdana Menteri Britain, sebelum bermula parlimen, dia pegang Al-Quran, dia junjung Al-Quran. Dia pegang Al-Quran. Dia kata selama mana umat Islam ni tak berpegang dengan kitab ni, mereka akan mundur. Kitab itulah punca kegemilangan umat Islam dulu, yang menakluki 1/3 dunia. Seluruh benua Afrika, seluruh benua Asia, sampai ke China. Separuh benua Eropah, sampai ke India, sampai ke Melayu, Melaka. Semuanya ditakluk oleh ataupun dikuasai oleh Empayar Islam Osmaniyah. Ketika itu Eropah masih berada dalam zaman gelap. Kenapa? Kerana mereka berpegang dengan Al-Quran. Al-Quran lebih dahulu menunjuk jalan kemajuan. Tapi sekarang selepas orang Islam tak berpegang dengan Al-Quran, mereka jadi lemah. Orang-orang lain boleh mengatasi mereka dalam segala segi. Seorang sahabat Nabi
Abi Abdurrahman As-Sulma berkata, bila kami membaca 10 ayat Al-Quran, kami tidak akan membaca ayat yang lain sehinggalah kami mengetahui halal haramnya, halal dan haram, perintah dan larangan. Okay, dalam 10 ayat ni apa halal, apa perkara yang boleh kita buat? Sekian. Apa perkara yang haram kita buat? Apa perintah Allah dalam ayat ni? Apa larangan Allah pada ayat ni? Kita amal. Tak boleh tinggal, kita dah tahu. Kalau kita tahu tapi kita tinggal, ya ayyuhallazina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Wahai orang beriman, kenapa kamu cakap apa yang kamu tak buat? Kabura maqtan 'indallah an taqulu ma la taf'alun. Tahu Al-Quran itu petunjuk tapi tak buat juga. Kabura maqtan, amat besar murka Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang cakap saja tak serupa bikin. Ini perkara yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita anggap ringan tapi ia besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi halal haram mengikut Al-Quran, bukan mengikut nafsu kita. Jangan kita kata kalau kita nak tu halal. Halal bila tamu, baru tanya. Ustaz, ni halal ke haram? Dah buat lagi? Buat dah. Macam orang nega bekas rumah MLM, ada MLM yang tak boleh nega emas ke. Nega dulu untung banyak apa semua. Masa untung tu molek lah. Masa nampak merosot baru tanya, Ustaz halal ke tak ni? Kalau dak halal kita nak tinggal lalu. Padahal 2-3 tahun dah buat perkara tu. Ini tak jadi. Padahal kena tanya dulu. Halal dan haram tu tengok dulu. Ada yang kata halal ni kalau makan seorang haram. Kalau makan sama halal. Wa halalun idza makan seorang makan agama. Wa haramu idza makan seorang. Ada juga jenis gitu. Haram bila makan seorang-seorang dia. Tapi halal bila makan sama. Ambil aku juga. Satu untuk kamu, satu untuk aku. Boleh. Kalau untuk kamu belaka tak boleh. Ni ikut nafsu tu. Tak boleh gitu. Dia tahu batas halal, batas haram. Kemudian Abdullah bin Mas'ud mengatakan bahawa inna yas'abu alaina hifdhu alfazil Qur'an wa yashalu alaina al-amal bihi wa in min ba'dina yashalu alaihim hifdhu alfazil Qur'an wa yas'abu alaihimul amal bihi. Ini cerita fenomena dulu dan sekarang beza. Ibnu Mas'ud kata kami dulu payah nak hafal Quran. Dia mengingat ke sahabat ni semua hafal Quran belaka. Yang Rasulullah kata generasi aku ni generasi paling hebat. Kemudian generasi selepas tu pun generasi dah. Generasi Rasulullah macam kita lah. Ada orang alim, ada orang jahil, ada peniaga, ada kori, ada panglima, ada orang gagah, ada orang miskin, ada orang minta sedekah. Supaya macam mana-mana masyarakat pun. Bahkan Rasulullah sendiri berketua huruf, tak tahu baca. Jadi dalam masyarakat macam ni, tak ramai. Masa tu memang masyarakat tak terdah lagi dengan baca ni. Jadi nak hafal Quran, Ibn Mas'ud kata payah. Tapi senang beramal. Beramal senang. Dapat 10 ayat beramal tu. Tak tinggal dah. Allah Ta'ala kata innal khamra wal maisir wal ansabu wal azlam rijsum min amali syaitan. Arak, judi, tenung nasik, tikam. Tikam nombor ekor ke tikam dia ke. Dulu makan tikam pakai panah. Rijsun, kotor daripada amal syaitan. Tinggal belaka, pakat cubuh belaka, arak. Sampai jalan-jalan di Madinah tu jadi jalan macam jalan arak. Dia cubuh. Tinggal tu. Tak ada orang simpan sikit wak habis
Buat modal bila-bila tengah-tengah tu. Tak ada. Ataupun tak ada jual. Tak mahu minum arak tapi jual. Jual piti 10 riyal, amak belilah. Roti apa dak. Suruh terus. Sebab haram. Okey. Jadi senang je bagi kami yang tu, yang payah hafal. Sebab ramai yang tak pandai baca. Tapi orang yang fenomena yang lepas kami, orang yang selepas kami ni senang hafal Quran. Macam zaman kita lah, anak-anak puluh tahun boleh hafal Quran. Sekolah hamba tu dia masuk imtiah, setahun setengah hafal Quran. Imtiah. Ada seorang kena dia cerita sejarah 10 bulan hafal Quran. Baru ni ada orang Palestin. Dia mari dak masjid ni. Dulu masjid dia burung mari, dia kata dalam di kalangan orang pemuda-pemuda Palestin tu dia masuk macam package satu program 2 bulan hafal Quran dalam masa 2 bulan. Budak-budak nak pergi berjihad apa semua tu masuk dulu program tu hafal Quran. Senang hafal Quran. Tapi wa yas'abu alaihimul amal bihi. Nak beramal payah. Balik dulu. Dulu payah ngapa senang amal. Sekarang senang hafal, payah amal. Bukan dak molek hafal tu molek lah. Hafal ayat Al-Quran. Tapi beramal tu lagi penting. Sia-sia kalau kita hafal ayat Al-Quran. Cai mulut ayat Al-Quran, tapi akhlak Quran tak ada. Hukum hakam Quran kita tinggal sia-sia. Kemudian Ibnu Umar mengatakan bahawa sahabat-sahabat yang hebat zaman Rasulullah ni hanya hafal surah-surah tertentu saja. Lama gitu. Sebab zaman Rasulullah ni kita dak stokor Al-Quran dak satu macam ni lagi. Al-Quran macam ni zaman Sayyidina Abu Bakar. Bila Sayyidina Abu Bakar mimpi, dia kata molek kita kumpul Quran. Sebab dulu perang lawan orang murtad tu ramai orang hafal-hafal Quran ni, yang hafal ayat Quran ni dah mati. Dia minta pandangan Sayyidina Umar. Sayyidina Umar kata, payah ni. Rasulullah tak suruh. Abu Bakar kata, tak, benda ni benda molek. InsyaAllah benda molek. Okey. Dia tanya Osman. Osman kata, Rasulullah tak suruh ni. Benda molek ni. Kemudian dia suruh dia kumpul semua. Jadi dia tanya semua sahabat-sahabat tu apa ayat Quran ada, apa ayat Quran ada. Seorang sahabat tu ada apa 10 ayat. Tulis di pelopoh tamar, tulis di kertas, tulis apa. Jadi sikit-sikit seorang apa. Main ucik gitu. Dia kumpul semua. Kemudian dia panggil sahabat dia bincang apa semua, dia susun Al-Quran apa semua, akhirnya jadi satu mashaf. Jadi zaman Rasulullah tu tak ada hafal semua sekali Quran. Jadi dulu sahabat-sahabat ni hanya menghafal surah-surah tertentu saja. Tapi mereka diberi rezeki dengan beramal dengan Al-Quran. Wa in akhir hadhihi al-ummah yaqra'una al-Quran minhumus sabi wal a'ma wa la yurzaquna al-'amala bi. Dan akhir umat ini diberikan mereka kebolehan membaca Al-Quran, antaranya anak-anak orang buta pun boleh baca, tapi mereka tidak boleh beramal dengannya. Setiap tahun berapa belas ribu khatam Quran. Baguslah khatam Quran masa tadika kan, 21,000, 12,000. Moga-moga boleh baca Quran sungguhlah. Jangan khatam saja, lepas tu tak boleh baca. Tapi yang lebih penting tu kena terapkan kepada anak-anak ni, apa yang kita baca itu kita kena amal. InsyaAllah. Muslimin muslimat sekalian, nak sebut fakta sikit ataupun angka-angka sikit. Al-Quran ni ada 340,740 huruf. Saya dapat buku ni di Mesir ni.
Dia kata kajian dia. Dia bilang sesa alif lam mim itu sampai waladdallin. Hurufnya 340,740. Tengah Al-Qurannya, pertengahan Al-Qurannya adalah huruf perkataan wal yatalattaf. Yang kita baca Quran tu ada tengah tu dalam surah Al-Kahfi tu ada warna merah tu. Wal yatalattaf tu tengah Al-Quran. 1/3 Quran, dia ada juga 1/3. Sebab ada Rasulullah kata siapa yang baca Qul Huwallah umpama 1/4 Quran. Siapa yang baca Wal Asri umpama 1/3 Quran. Jadi ulama-ulama cari setengah berapa? Setengah sampai ke Wal Yatalattaf. Daripada alif lam mim sampai Wal Yatalattaf separuh pertama, Wal Yatalattaf sampai akhir tu separuh kedua. Kemudian 1/3 Quran daripada alif lam mim sampai bara'atun minallah. Surah At-Taubah. 1/3 pertama. 1/3 daripada Bara'ah sampai ayat 101 surah Asy-Syu'ara. Surah Syu'ara, surah kisah Nabi-Nabi. Dan 1/3 Al-Quran yang terakhir adalah daripada surah Syu'ara tu sampai habis. Itu 1/3 lain. Kemudian ayat Al-Quran ni, nak sebut fakta-fakta Al-Quran lah. Ayat Al-Quran ni, kita biasa kita sebut 6,666 ayat. Tapi dalam mana-mana kitab pun, dalam kitab Arab lah, tak ada sebut 6,666 ayat. Itu kitab Melayu. Kitab Melayu. Mungkin kitab lama-lama dia ambil nombor 666, nombor lawa. Ayat Al-Qurannya 6,204. Satu riwayat kata gitu, 6,204. Satu riwayat kata 6,236. Jadi itu ayat. Mungkin dia tak masuk Bismillahirrahmanirrahim. Sebab Bismillah ni ada yang kata bukan ayat Quran. Bismillah ni ada yang kata bukan ayat Quran. Sebab itulah mazhab-mazhab lain tak baca Bismillahirrahmanirrahim. Kita pergi Mekah kan, Alhamdulillah tu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Terus. Tapi mazhab Syafi'i kata Bismillah okey, ayat Quran. Kecuali dalam surah An-Naml tu, wa innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Maksud tu bismillah ada dalam ayat Quran. Yang tu je bismillah ayat Quran. Jadi kemudian yang terakhirnya bilangan surahnya adalah 114 surah. Yang tu biasa kita tengok. Kemudian Abdullah bin Amr berkata bahawa Rasulullah bersabda, "Man qama bi 10 ayatin lan yaktub minal ghafilin." Bi 10 ayat. Bi 10 ayat. Siapa yang membaca dan mengamalkan 10 ayat, dia tidak akan jadi orang yang cuai. Orang yang lupa. Siapa yang beramal dengan 100 ayat, dianggap sebagai orang yang qanitin, orang yang sentiasa beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sesiapa yang membaca dan mengamalkan 1000 ayat, ditulis menjadi orang yang muqantarin, orang yang dikurniakan pahala berkontena-kontena. Banyak pahala dapat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Berkata At-Tirmizi dalam Nawadirul Usul. Imam At-Tirmizi dalam Nawadirul Usul menceritakan adab-adab kita dalam berinteraksi dengan Quran. Kita kena hormat Al-Quran. Sebab Quran ni bukan buku biasa. Quran ni kitabullah, kitab Allah yang diturunkan melalui Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang menjadi mukjizat terbesar Nabi Muhammad. Tak boleh banding dengan mukjizat Nabi Musa belah laut, apa semua. Mukjizat Al-Quran ni besar lagi. Daripada dulu sampai sekarang, sampai akan datang, semuanya ada dalam Al-Quran. Menjadi syifa, menjadi pengobat. Kalau kita baca bab buku berobat dengan Al-Quran ni, banyak sangat khasiat ataupun obat yang ada dalam Al-Quran.
Jadi At-Tirmizi dia kata, macam mana kita nak berinteraksi dengan Al-Quran? Dia kata antara adabnya alla yamassuhu illa tahiran, tak boleh sentuh melainkan bersih. La yamassuhu illa al-mutahharun, tak boleh jamuh melainkan orang bersih. Bersih ni ada wuduk lah. Ulama mazhab Hanafi dia kata bersih ni yang tak berhadas besar. Berhadas kecil boleh. Itu. Okey. Itu yang pertama. Yang kedua, an yaqra'uhu wa huwa ala taharah. Adabnya dia baca dalam keadaan dia pun bersih. Adab dia. Nak baca tu mesti ada ayat, mesti ada wuduk. Tapi kalau hafal tu tak apalah, baca Quran. Antara adabnya lagi an yastaqa. Dia kena nak baca Quran tu dia kena komo dan dia kena beruh gigi. Beruh gigi dia. Bau sedap baca Quran kan. Kadang-kadang mulut bau baca Quran pun tak berapa selera. Jadi kena harumkan mulut tu untuk baca Quran. Antara adabnya lagi an yastaqbilal qiblah. Menghadap kiblat. Di mana-mana nak baca Quran, mana-mana boleh hadap kiblat. Yang boleh lah. Janganlah dalam kapal terbang pun nak menghadap kiblat. Apa menghadap ke belakang nak baca Quran. Mayang pun kena ke depan je. Jadi itu. Baca Quran ke. Jadi kalau dalam masjid ke menghadap kiblat. Tapi kalau tak boleh tak apalah mana-mana pun. Tapi seafdalnya menghadap kiblat bila baca Al-Quran. Dan antara adab dengan Al-Quran untuk kita hormati Al-Quran ni bila kita menguap. Bila menguap tu berhenti baca Quran dulu. Jangan sampai menguap sampai baca dak butir mana. Sebab apa dia kata? Li'annahu munajin rabbah. Kerana baca Quran ni tengah munajat dengan Allah. Munajat ni bukan hanya doa, bukan hanya sembahyang. Tapi dia baca Quran tu munajat juga. Jadi orang yang panjang baca Quran, banyak baca Quran ni, orang inilah yang paling banyak munajat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah imam-imam, sahabat-sahabat memang memperuntukkan masa yang banyak untuk baca Quran. Nak baca Quran tu banyak. Sayyidina Umar dia kata 12 bulan dia baca Al-Baqarah. Sayyidina Umar dia baca Al-Baqarah dalam masa 12 bulan. Ta'allama al-Umar Al-Baqarah. Dia bukan kata baca, ta'allama. Mempelajari Umar Al-Baqarah 12 bulan. Bukan 12 bulan, 12 tahun. 12 tahun. Falamma khatamaha nahara jazuran. Bila dia khatam Al-Quran, dia sembelih unta. Jazur, unta besar. Dan Sayyidina Umar ni seumur hidupnya sekali dia khatam Quran. Tapi dia baca ke mana? Dia baca setiap ayat, dia belajar dan dia amal. Antara sahabat yang paling faqih, yang paling baik akhlaknya, Sayyidina Umar. Macam tu cara dia. 12 tahun baca surah Al-Baqarah saja. Jadi ia adalah munajat. Ketika baca Al-Quran tu dia seolah-olah bermunajat. Sebab tu kita kena ada setiap hari, ada masa kita baca Quran. Muslim dan muslimat sekalian, jangan biar setiap hari tu tak ada langsung bahagian kita dengan Quran. Ada saya terbaca dalam satu buku tu, dia kata kalau 3 hari tak baca, sentuh langsung, tak baca langsung Al-Quran, hati kita akan jadi kerah. Bila kerah lama-lama mati hati. Bila mati hati tu, kata guana pun tak ada masalah. Masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Sebab apa? Summa qasat qulubukum. Kerah hati. Umpama batu, bahkan lebih kerah daripada batu. Batu ni kena air pecah.
Dia orang katak Gajah Rimau pun buat selamba, muka sepasang. Orang kata haram ni, tak kira haram pun. Jadi itu. Dia adalah munajat kita. Quran ni bila sebut Bismillahirrahmanirrahim, kita berhadapan dengan Allah, kita bercakap dengan Allah, munajat dengan Allah. Selama mana panjang mana kita baca Quran tu, kita berada berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu sahabat suka baca Quran, suka sembahyang, munajat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi menguap ni, oleh kerana dia menguap tu dia kena berhenti baca Quran. Berhenti dulu, menguap lah. Tutup mulut, menguap. Kenapa? Kerana menguap ni daripada syaitan. Sebab apa? Orang main bola ada menguap tak? Kita minat bola. Waktu main bola ada menguap. Main tengah malam pun. Tak menguap. Tapi masuk dalam masjid, atau baca Quran sikit, menguap. Semayang sikit, banyak sikit, menguap. Main tarawih 20 rakaat, menguap. Tak salah juga, tapi itu cubaan daripada syaitan. Menguap daripada syaitan. Jadi sebab tu kita menguap tu kita kena baca apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam. Jadi kalau sentiasa kita perang dengan syaitan, insya-Allah syaitan tak akan ganggu kita dah. Kalih dah syaitan. Kita kalis syaitan. Kebar daripada syaitan. Jadi kita tak menguat dah, insya-Allah. Dan antara adabnya juga ayasta'idza billah, bermula dengan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Mana-mana sajalah. Hatta dalam solat pun kita boleh baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tapi orang baca bismillahirrahmanirrahim lah. A'udzubillah tu slow-slow. Wa yaqra'u bismillahirrahmanirrahim, dan dia baca bismillahirrahmanirrahim. Dia tak kira sebenarnya bismillahirrahmanirrahim ni tengah-tengah Quran pun. Kalau kita berhenti tengah Quran, kita nak sambung balik, bismillah balik. Jangan tunggu awal surah baru baca bismillah. Tengah-tengah pun nak baca bismillah. Kemudian antara adab-adabnya lagi muslim dan muslimat sekalian, wa min hurmatihi an idza akhadha fil qiraah lam yaqta'ha sa'atun fasa'ah bi kalamin adamiyyin. Bila dia baca al-Quran tu, dia tak boleh selang-seli dengan cakap. Tengah-tengah baca al-Quran, kawan dia cakap sebelah. Dia sambung kawan dia cakap tengah baca Quran. Tanpa hajat, tanpa keperluan penting lah. Kalau penting tak apa. Penting kata, kawan tu mati. Kawan mati, innalillah, penting tu. Tapi kalau saja-saja bawa apa semua, tak boleh. Teruskan baca Quran. Jadi tanpa benda darurat ni tak boleh kita potong bacaan Quran tu. Jadi kalau baca sebab kita berhadapan bermunajat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya antara akhlaknya lagi bila baca Al-Quran adalah membaca dengan penuh adab dan tertil. Jangan gopoh-gopoh. Bila nak baca tu jangan gopoh-gopoh. Janganlah baca Al-Fatihah satu nafas. Memanglah nafas awak panjang. Boleh baca satu nafas. Dalam sembahyang baca Bismillahirrahmanirrahim sampai Ad-Dallin satu nafas. Tarik nafas pula. Boleh baca tapi tergesa-gesa. Tak boleh. Kena baca dengan tartil. Warattilil Qur'ana tartil. Berikan hak-hak kepada huruf tu. Ba, sin, mim, bismillah. Sebut belaka huruf tu betul-betul. Jangan buat dak butir. Jangan buat dak butir. Kalau ada dua harakat. Kalau ada idgham. Kalau ada ikhfa.
bagi yang belajar Quran. Kalau tak pandai kena belajar. Sebab ilmu-ilmu Al-Quran ini ilmu-ilmu yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Belajarlah kita. Kita tak boleh nak pandai sekaligus gitu, baca sikit-sikit. Kemudian antara ada-adanya lagi, bila kita membaca tu kita berusaha untuk memahami dia. Kita baca dalam solat pun kita kena berusaha untuk faham. Berpuluh-puluh tahun kita semayang, kita berusaha untuk faham Bismillahirrahmanirrahim mana apa, Alhamdulillah mana apa. Dan antara ada-adanya lagi, bila berhenti pada ayat-ayat yang janji-janji buruk ataupun azab-azab neraka, dia kena minta jauh dengan Allah. Dia kena takut dan minta jauh dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Macam ayat-ayat yang berkenaan dengan neraka yang saya sebut minggu lepas kan. Zuq, rasalah azab neraka ni, kamu ni orang dulunya orang mulia. Kita kena rasa sedih. Takut jadi gitu pada kita. Kemudian apabila lalu ayat-ayat gembira tu, kita rasa seronok. Ayat-ayat sebut berkenaan wahurun ain, bidadari syurga, yang dara, yang segar bogar, yang cantik. Jadi kita rasa suka, seronok perkara tu. Dan antara adabnya lagi memberikan hak kepada setiap huruf. Kita kena sebut belaka. Waladhdallin. Kalau mu'minuna, jangan hak mu'minuna kita sebut mu'minina. Mu'minina, innamal mu'minuna ikhwah, kita sebut innamal mu'minina ikhwah. Tak jadi. Ada satu cerita imam baca, ghairil maghdubi alaihim waladdallun. Dia baca waladdallun. Tok Mamun tengok belakang. Tok Mamun pinga-pinga. Amun. Tok imam baca waladdallun. Tok Mamun kata amun. Lebih kurang. Tak boleh gitu. Dia kena waladdallin. Setiap huruf tak ada hak-haknya. Kemudian antara adab-adabnya lagi, apabila dia berhenti habis baca Al-Quran tu, dia hendaklah kata Sadaqallahul Azim. Benarlah Allah yang maha besar, yang maha bijaksana. Kemudian dia kena kata sesungguhnya Rasulullah telah menyampaikan. Sebab ayat tu daripada Rasulullah. Rasulullah yang sampaikan pada dia. Dia kena saksi dalam diri dia bahawa Quran ini melalui perantara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah menyampaikan seamanah mungkin kepada kita. Kemudian antara adabnya lagi, apabila dia meletakkan mushaf itu, dia tidak meletakkan terbuka. Bila nak simpan jangan terbuka gitu. Jangan letak buka gitu. Tutup. Bila sudah baca Quran, tutup dan letak, simpan. Jangan biar terbuka. Itu adabnya. Dan jangan letak sesuatu atas dia. Tak gelas ke, tak pen ke, tak buku novel ke, buku tak, jangan. Quran ni kena duduk atas kali. Kena duduk atas kali. Dan juga jangan letak atas tanah. Atas latar. Kadang-kadang kita nak semayang, kita puk depan. Jadi orang kata tak beradab dengan Quran. Taklah tempat tinggi sikit. Kemudian bila nak balik Quran tu, jangan guna ilmu. Orang apa siapa surat awak nak guna ilmu dah. Dekat Quran nak guna ilmu juga. Kan siapa surat kerja apa-apa ada air tu kan. Guna yang tu. Jadi kalau rasa payah sangat, sedia air segelas. Balik Quran. Jangan petak ilmu, balik Quran. Itu adab-adab kita lah. Kemudian adab yang terakhirnya, setiap hari jangan
terlepas pandang Al-Quran. Kalau boleh pandang juga Al-Quran, walaupun tak sempat baca, pandang juga Al-Quran. Hang molek sekali bacalah. Tak sempat baca, pandang juga ayat-ayat Al-Quran. Ada kat dinding ke ayat Al-Quran, pandang. Itu cara adab-adab kita dengan Al-Quran. Cara kita berinteraksi sebagai orang Islam yang percaya bahawa Quran itu Al-Quran dusturuna, Quran itu perlembagaan kita, Quran panduan kita, Quran yang menunjuk ajar kita, Quran yang memberi hidayah kepada kita dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita raikan adab-adab ini, insya-Allah kita akan diberi rahmat dan diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang mampu saya berkatakan pada hari ini. Yang baik datang daripada Allah, yang buruk datang daripada kelemahan diri saya sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma hdina wahdi bina waj'alna sababan liman ihtada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.